So untuk kita punya tajuk PLC kita hari ni Canva Make Easy. Okay, kita learn and share je sahaja. Walaupun saya tahu ada yang dah belajar sebenarnya cara nak guna Canva ni, walaupun ada yang dah tahu, tapi mungkin yang hari ni pertambahan lah sedikit ilmu daripada saya. Saya pun belajar juga daripada webinar dan ada juga saya belajar sendiri, saya explore sendiri. Sebab macam tahun lepas masa nak guna tu, kenapa tak boleh. Okay, tapi bila dah start tahu guna, senang dan sangat seronok. Okay, dan mungkin memang sesuai lah untuk kita kan, sebab kita cikgu-cikgu memang memerlukan banyak menggunakan, kita nak buat poster, kita nak buat banner, kita nak buat buku program, so banyaklah kegunaan dia. So kenapa kita kenapa pilih Canva? Okay, sebelum tu saya terangkan sedikit kelebihan Canva. Okay, Canva ni boleh disimpan dalam cloud, dia secara online lah. Jadinya bila kita buat walaupun kita terlupa save ke, kita tak perlu risau. Memang dia sentiasa ada lah. Okay, sekejap ya, saya nak tutup ni. Sebab mengganggu sikit. Right. Okay. Tidak disimpan dalam drive komputer lah. Jadinya walaupun kita buat banyak design, komputer kita tak berat. Komputer dengan laptop kita tak berat. Selalu kalau biasa saya guna Photoshop, Publisher, kalau lepas kita buat, kita save, dia lama-lama drive komputer kita akan jadi berat. Tapi kelebihan Canva ni, kita buatlah banyak mana pun, dia takkan memberatkan kita punya drive komputer lah. Okay, satu lagi, boleh kongsi hasil kerja melalui link dan boleh edit sebarang hasil kerja bersama. Maksudnya kita buat dan link yang kita buat tu kita boleh kongsi dengan kawan kita boleh tolong edit sekali. Maksudnya contoh macam selalu kita kan ada partner kan buat kerja. So mungkin lepas kita dah buat, kita nak pass ke partner kita, tak payah kita nak save, tak payah kita nak hantar dulu kat dia, kita just share link je dan kawan kita tu boleh tolong editkan sekali. Okay, yang ketiga, kelebihan dia mempunyai pelbagai design dan template lah untuk dipilih, sangat-sangat banyak dia punya design. Okay, dia ada kelebihan, adalah kekurangan dia. Okay, okay, kekurangan dia tidak boleh gunakan lebih dari satu file audio. Yang ni untuk kita masukkan audio lah. Sebab dia ada, kita boleh buat video, kita boleh buat poster, kita boleh buat kad, semua boleh lah. Okay, cuma kekurangan dia dalam satu file tu, audio kita tak boleh masukkan lebih. Cuma yang hari ni saya tak sentuh lah tentang buat video. Okay, terdapat free dan paid version. Tapi kelebihan kepada kita, warga pendidik, warga KPM ni, dia ada Canva yang EDU punya. Okay, kita guna email MOE, ada yang banyaklah sebenarnya yang dia bagi free. Okay, sebab apa sebelum guna Canva yang EDU punya ni, saya pernah guna Canva yang guna email biasa. Okay, so bila guna email biasa, memang kita kena bayar. Lepas kita dah siap buat tu, kita kena download dan bila kita nak download tu, kita kena bayar. Berapa dia? RM5 adalah dia punya harga. So saya pun jadi tak nak guna masa tu. Tapi bila saya masuk satu webinar, okay, dan belajar pasal Canva ni, rupanya kita ada kelebihan sebagai cikgu. Bila menggunakan Canva, kita guna email MOE. Nanti saya akan ajar macam manalah daripada mula. Okay? Sebab dia ada juga yang berbayar untuk Canva yang untuk MOE, dia ada berbayar. Cuma kalau kita tak nak bayar, kita boleh pilih yang free tu. Okay? Seperti free version software aplikasi yang lain, beberapa feature adalah terhad lah. Tapi sebenarnya kalau kita nak guna untuk kegunaan kita harian yang simple-simple, sebenarnya cukup lebih daripada cukup.
Okay, so fokus sharing saya pada hari ini, saya nak share satu, kita kenal tool yang terdapat dalam aplikasi Canva. Yang kedua, cara buat slide atau presentation yang macam saya tengah present ni adalah slide lah. Okay, sebagai bahan mengajar ataupun untuk apa-apa majlis rasmi. Okay, kita boleh guna sebab dia satu kalau kamu perasan, cikgu semua perasan ada yang boleh bergerak. Okay, yang tu nanti saya akan ajarlah macam mana nak masuk. Okay, yang ketiga, saya punya fokus hari ni, kita nak berkongsi cara buat poster ataupun buat laporan bergambar menggunakan Canva. Okay, dan yang keempat, okay, cara buat header ataupun banner dekat Google Classroom ataupun Google Site ataupun kalau yang perasan siapa yang dah isi kehadiran hari ni, kita punya header untuk Google Form tu pun saya guna Canva. Okay, dan sangat senanglah, senang, cepat, memang memudahkan kerja. Okay, seterusnya nanti dekat akhir sesi nanti kita ada sesi untuk question and answer. Boleh tanyalah. Okay, so itu sahaja untuk pengenalan. Okay, so sebelum kita start, ada tak nak tanya apa-apa? Sebelum saya, ada sediakan laptop tak? Sebab nak belajar sekali lah kalau boleh, sama-sama cara macam mana nak masuk sebab Canva ni boleh masuk menggunakan laptop ataupun guna handset lah kalau tak ada. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. So saya gunakan laptop untuk meeting kita ni. Okay. Tapi saya ada laptop satu ni je. Handphone saya boleh guna untuk tu tak? Boleh, dia sama je Ustaz. Cuma dia kalau handphone ni dia ke bawah lah kan. Tapi sama je. Cuma macam Su bila guna handphone, macam sebab handphone ni dia bila kita tekan tu dia macam tak nak lekat tau. Tapi boleh je sebab Su pernah ajar murid 5P dan 5L guna Canva. Diorang kan tak ada laptop kan. So diorang guna handphone pun tengok cantik lah poster yang dihasilkan tu. Okay, maksudnya kalau budak pun boleh buat, kita pun boleh buat yang lagi cantik lah. Okay. Sebab banyak kan kalau Koko nak buat, Puan Sabidara selalu minta buat poster promosi dulu. So lepas ni dah tahu macam mana nak buat poster guna Canva ni, sebenarnya sangat banyak dia punya. Saya pernah tengok lah yang Cikgu Saleh buat tu, saya rasa macam Cikgu Saleh pun guna Canva. So tak dinafikan yang ada cikgu-cikgu dalam ni pun dah biasa guna Canva. Cuma ini untuk sedikit pendedahan lah. Okay, so kita tengok. Okay, so yang pertama sekali macam biasalah. Saya ajar reverse lah, buka Google. Lepas tu masuk D5 KPM. Kita mesti kena masuk guna D5 KPM sebab apa? Boleh masuk secara biasa, tapi kalau cara biasa dia akan kita akan login guna email biasa. So sekarang kita nak login guna email MOE. So buka D5, log masuk macam biasa, cari email MOE kita dan pergi log guru lah. Okay. Dan cari kita punya email MOE dan keluar aplikasi, cari yang nombor 5, aplikasi. Okay, bila dah keluar macam ni, tekan aplikasi. Okay. Keluar semua aplikasi ada 10. Okay, nampak yang nombor 10 kita ada aplikasi Canva. So boleh klik kat situ. So dia akan keluar lah dia punya home untuk Canva macam ni. Okay, so dekat belah atas ni sebenarnya banyaklah dia punya apa yang kita boleh buat. Okay, presentation, kita nak buat poster, kita nak buat card, semua ada dalam ni. Kalau klik, okay, just klik je. Tapi kejap saya nak tunjuk dulu apa yang ada. Okay, kita boleh tengok dekat belah atas ni, more ni, boleh pilih apa yang kita nak. Okay,
Dan apa yang kita dah buat tu akan ada dekat bahagian bawah ni, your design. So kalau tengok, kalau perasan semua yang saya buat ni, semua yang sebelum-sebelum ni, saya buat kad jemputan, saya buat poster, semua menggunakan Canva lah. Kalau ni okay. Saya pernah buatkan untuk Ustazah Rosyati, yang ni. Okay, ni poster. Semua senang sebabnya dia dah ada dalam, dia dah ada dah contoh. Cuma kita tinggal nak masukkan sahaja. Okay. So, dia boleh buat logo, boleh buat sijil. Okay, kalau perasan sijil yang saya buat untuk kelas 2C, saya buat kad. Semuanya menggunakan Canva dan sangat-sangat memudahkan kerja lah sebab sebelum-sebelum ni saya buat design semua menggunakan Publisher ataupun PowerPoint ataupun Photoshop. Tapi dia macam remeh sebab kita nak kena cari background, kita nak kena cari apa yang ilustrasi yang kita nak masukkan. Lepas tu jenis-jenis tulisan nak kena cari pula. Okay, tapi untuk Canva semua dah ada dan kita boleh susun. Kalau kita tak nak susun pun kita tukar sahaja sebab semua design dia dah sediakan. Jadinya kita pergi kepada perkongsian yang first kali saya nak tunjuk apa tool yang ada dalam Canva. Okay. So tool yang ada dalam Canva, sekejap. Okay, pergi dekat home. Okay, so yang first kali saya nak tunjuk macam mana kita nak buat slide presentation. So boleh tekan dekat slide presentation dulu. Okay, dia akan keluar page yang kosong. Okay, kalau cikgu-cikgu perasan dekat bahagian belah tepi ni ada template. Okay, dia dah bagi template apa yang kita boleh pilih. Okay, semuanya ada. Okay, yang tadi yang saya cerita ada free version dengan paid version. Okay, macam mana kita nak tahu free ataupun berbayar? Okay, kalau kita bawa cursor ke template ni, okay, dia ada keluar one of 25. Kalau macam ni kena bayar. Okay, yang mana yang free, dia akan tulis free kat sini. Sekejap. Okay, kadang-kadang kalau untuk slide presentation ni, okay, saya tekan ya. 1. Okay. Kita boleh tahu kalau macam bila kita klik, dia ada setengah template yang bila kita klik dia tak boleh langsung keluar macam ni. So kalau kita klik, dia keluar, kita boleh tekan lah dia punya slide tu. Tapi dekat ada stern elemen yang dia bagi tu, contoh macam ni kan, gambar ni kan. Maksudnya kalau kita nak remove watermark ni kita kena bayar. Tapi kalau kita tak nak guna gambar ni, kita just klik dekat gambar ni dan kita delete je lah. Okay, kita delete sahaja. Lepas tu kita boleh cari gambar baru. Okay, contoh nak masukkan gambar kita yang sedia ada lah, gambar kita boleh ambil dekat bahagian upload. So yang ni yang paid version tadi. Okay, so kita tinggalkan sekejap, kita kenal dulu tool yang ada dekat belah bahagian kiri ni. Okay, cikgu nampak Okay, ada template, element, upload, foto, text, chat dengan folder. Yang ni tak ada. Yang ni kita jaranglah guna tapi bolehlah kalau ada yang berkaitan boleh guna. Okay. So template ni kita boleh pilih apa pun template yang kita nak. Dia ada banyak lah kat sini. Okay, dia ada banyak. Ataupun kita type je. Contoh kalau macam saya kan, saya nak cari tentang seni. Type je lah art education. Dia akan keluar template yang berkaitan dengan art. Kalau contoh kalau kita nak sejarah ke, tapi biasa dia banyak keluar, kita kena cari dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Melayu dia tak jumpa sangat. Okay, bolehlah. Okay,
Klik je kat situ. Kalau kita nak tukar, okay, boleh tengok kat sini. Kat sini dia tulis pro. Maksudnya kalau pro ni kita kena bayar. Kita kena bayar. So kalau kena bayar, saya keluar balik semula lah. Saya tak nak. Okay, kita boleh cari yang free. Okay, ni boleh nampak. Okay, ni dia tulis free. Nampak ya cikgu-cikgu? Dia tulis free tu, maksudnya free lah. Maksudnya kalau kita tekan, kita boleh guna. Okay, gambar ni kita boleh tukar. Okay, yang tu untuk template. Okay, untuk elemen. Untuk elemen ni, dia ada banyak juga. Dia bagi background. Kita boleh masukkan, yang ni sebenarnya boleh cari lagi. Apa dia. Ni contoh-contoh yang saya dah pernah cari lah. Sebenarnya saya search je dekat sini. Kita nak apa? Saya nak anak panah ke, arrow ke, thank you ke. Okay, just type je dekat sini. Okay. Yang ni kalau kita nak masukkan shape, ada beberapa shape yang dia dah bagi. Okay, grafik. Nak masukkan grafik contoh ya. Saya tunjuk satu. Okay, saya cari yang dah ada. Okay, gambar dan video. Okay, untuk bahagian upload ni, sekiranya kita nak upload gambar daripada kita punya drive. Okay, contoh yang saya ambil satu ya. Okay, macam mana nak upload? Tekan upload media. Okay, kalau kita nak cari dekat Facebook lah. Kalau gambar tu ada dekat Google Drive lah. So saya biasanya cari dekat laptop. Okay, nak cari dekat laptop contoh gambar apa yang kita nak. Okay, just cari dekat, okay, buka folder yang kita simpan. Contoh, saya nak letak gambar sekolah lah, contoh ya. Okay, just kita open je, kita klik, lepas tu dia akan ada dekat sini. Okay, kita tunggu je lah. Maksudnya nanti kalau gambar yang kita nak masuk tu dekat sini lah. Okay, tu upload. Okay, untuk foto, okay, apa-apa gambar yang kita nak masukkan. Contoh kita tak nak gambar ni kan, kita buang, kita carilah gambar apa. Gambar apa tentang art. Okay, contoh saya nak masukkan gambar ni. Okay, cari yang free version. Okay, kita masuk. Okay. Yang ni kalau kita nak guna untuk tulisan. Okay, untuk seterusnya teks kan. Okay, dekat tepi ni ada add a heading. Kita boleh guna untuk tajuk. Okay, add a subheading ni kalau kita nak guna untuk tulisan kecil. Yang add a little bit of body text ni lagi kecil. Okay, tapi dia ada juga bagi tulisan yang memang dah, tipografi memang dah sedia lah. Contoh kita nak yang macam ni kan. Okay, kita just, ataupun kita boleh tukar lah apa. Okay, biasanya kalau kita ambil daripada kawasan recently used ni, dia akan jadi group. Okay, dia akan jadi group. Okay, nampak bila kita drag, dia akan boleh bawa sekali. Tapi kalau kita nak tukar, okay, pergi dekat bahagian ungroup. Okay, klik je kat situ. Kita boleh yang ni bawa ke tepi ni. Okay, kalau group tadi maksudnya kita kena bawa berdua lah tulisan ni. Kalau kita ungroup, kita boleh ni. Okay, saya nak cepatkan sikit. Sebab saya nak, okay, untuk chart ni kalau kita nak masukkan apa-apa jenis carta lah. Okay. Apa-apa jenis carta lah kalau nak masuk. Ataupun kalau sebenarnya kalau carta ni kita dah ada kan. Contoh macam hari tu saya buat untuk presentation yang postmortem SPM. So nak carta yang HESI tu kan, head count tu kan. So
carta tu kita boleh save dulu, siap-siap gambar. Lepas tu gambar tu kita just upload je. Upload je gambar yang dah ada. Contoh macam ni kan. Saya dah upload, okay, kita klik je. So bila kita klik, dia keluarlah kat sini. Okay. So yang ni kita boleh crop kalau kita tak nak. Cara nak crop, klik 2 kali. And then potong je lah. Okay. Okay, yang ni kita boleh tulis lah tajuk dia. Head count. Contoh lah. Head count. Pendidikan seni. Tulisan pun kita boleh tukar kalau kita nak. Okay, ni boleh. Okay, kalau kita nak buang, kita just klik dan delete sahaja. Okay, tarik je lah bagi. Yang mana yang tak perlu kita boleh buang. Gambar ni pun kita boleh pilih nak letak gambar apa. Okay. Untuk background boleh pilih dekat elemen. Dekat sini ada background. Ada macam-macam background lah yang memang dia dah bagi free. Tapi kalau ada gambar pro, ada gambar yang macam ni, dia tak free lah. Ada banyak lah, boleh bergerak. Okay. Okay, so boleh pilih. Okay, kita klik je. Okay. Okay, sekarang dia jadi macam ni kan. Okay. Kalau dia jadi macam ni, kena tukar position dia dekat belakang. Background ni kita nak letak belakang sekali. So pergi dekat bahagian position. Okay. Dan kita boleh tekan backward. Sampai semua gambar tu muncul semula. So background ni boleh tukar. Okay. Macam mana cara kita nak tambah page? Cara nak tambah page sama ada kita boleh tambah je terus add page. Okay, add page dia akan kosong lah. Okay. Tapi kalau kita nak guna page yang sama, kita boleh duplicate kat sini. Duplicate page. Okay, lepas tu kita tukar je lah apa kita nak. Okay, contoh gambar kita nak gambar yang lain. Kita pun carilah. Contoh gambar ni. Okay, apa pula kita punya tajuk. Okay, yang ni untuk presentation. Okay, setakat ni faham tak? Ke laju sangat? Ada nak tanya tak untuk presentation? Ada tak? Sebab nak teruskan ke poster. Faham. Okay. Teruskan dulu. Teruskan dulu ya. Okay. So untuk apa nama dia? Untuk presentation macam tu je lah cara dia. Okay, so untuk kalau nanti bila dah siap, okay, cara nak save. Okay, cara nak save, nampak tak dekat kat sini kita boleh tukar ya tajuk dia. Contoh kita nak letak HC PSV. Okay, PSV. Okay. Dekat bahagian share ni, yang saya cakap tadi, boleh share link tadi. Okay, untuk orang lain tolong edit. Contoh macam saya nak bagi dekat Mazlai ke kan. Mazlai tolong. Okay, so saya boleh bagi dia link ni untuk dia edit bersama-sama dengan saya. Tapi kalau kita dah siap, okay, kita nak simpan. Okay, nak simpan, nampak tak tanda anak panah ke bawah ni? Tekan je dekat situ. Okay, dekat file type, ada klik dekat file type tu, ada PNG ni untuk yang high quality image lah. Okay, biasa saya akan save sama ada kita guna JPEG, small file image picture ni untuk size file. Okay, PDF pun boleh, PDF print pun boleh. Kita nak save kalau macam kita ada buat macam dia bergerak-bergerak ke, so kita boleh save secara MP4 lah.
Okay, so dah siap. Klik je. Okay, contoh kalau kita nak guna file JPEG, tekan je JPEG. Okay, dekat bahagian page ni, kita boleh pilih. Okay, kalau kita nak save contoh, kita nak head count ni saja, yang page 1 ni je. So klik dekat all page ni, pangkah dulu all page ni, kita klik dulu bagi dia kosong. Lepas tu kita klik dekat page 1 sahaja. Okay, kalau kita klik semua, dia akan simpan semua dan dia akan simpan dalam file zip. Okay, so kalau tak nak dia simpan satu-satu, macam saya pernah buat. Okay, ni saya tunjuk yang contoh saya buat kad jemputan untuk kejap ya. Okay, yang ni. Okay, macam yang saya buat kad jemputan untuk program kolaborasi ni. Okay, saya just copy je, then tukar je nama penolong kanan ni. So ada 4. Kalau saya tekan all page, dia akan tersave semua sekali dalam satu file. Kita susah. Okay, jadinya cara sebab kita nak bagi seorang-seorang kan untuk kad jemputan ni, jadi kita save satu persatu lah. Okay, save satu persatu, tekan JPEG, lepas tu klik dan tekanlah ni satu untuk Puan Nobani. So dia akan satu ni kita boleh save satu persatu. Okay, itu cara save ya. Dah selesai, dah download je satu. Okay, contoh saya download yang satu ni. Okay, nombor 1. Okay, dan download. Okay, tunggu dia download dan kat mana kita nak cari. Okay, dekat mana kita nak cari, kita boleh buka dekat bahagian download. Akan ada lah dekat sini. Ini yang dah siap kad jemputan ni. Yang ni kita boleh print, kita boleh hantar lah by WhatsApp. Kan senang je. Sebab kita boleh tukar-tukar je. Okay. Itu cara nak save. Okay, dan sekarang saya nak tunjuk macam mana nak buat poster. Okay, selesai yang tu, nak pergi semula, kita tekan je home. Tekan je home. Okay, dia akan bawa kita ke home semula. Jadi kita nak buat poster, ni dah ada dah poster. Okay. So poster pun sama cara dia. Kalau kita memang dah ada, kita boleh copy je. Macam saya, bila saya dah buat satu tu, kadang-kadang saya buka je semula. Contoh macam saya buat yang ni. Macam yang untuk bukan. Maaf. Okay, saya buat yang untuk pendidikan Islam punya persatuan. And then saya nak buat juga untuk saya punya. So sebenarnya saya copy je. Okay, saya tukar je background. Saya copy je balik semula. Okay, and then saya tukar je background. Yang ni semua boleh tukar. Okay, kita boleh tukar. Contoh kita nak pakai background lain. So kita boleh carilah. Okay, contoh saya nak pakai background ni. Nampak? Dia terus pergi. Okay, yang ni yang tak nak ni kita buang je lah. Okay, background ni dia dah tindih dah. Dia dah tindih kita punya. So macam mana nak buat? Okay, tukar dekat dia punya. Sekejap. Okay, dekat sini kita boleh besarkan dan kecilkan. Kalau besar sangat sebenarnya tak nampak tau. Okay, dan biasa kalau saya buka je kecil. Sebab senang sikit nak tengok. Okay, so saya akan ajar satu persatu macam mana nak buat lah. Okay, so mula-mula. Okay, pergi dekat poster. Okay, ni sekarang kita punya page masih kosong. Jadi kita nak buat poster tentang apa ni? Okay, contoh apa ya? Kita nak buat tentang
Okay, boleh cari dekat kawasan tepi ni, sama ada ni back to school poster, COVID-19, back to business poster, semua ada. Tapi dia biasanya kalau kita dah ambil tu, dia dah berkenaan dah dengan kita punya. Okay, tapi macam kita biasanya kebanyakannya berkenaan dengan sekolah lah kan, kita nak buat pertandingan. Okey, contoh yang terdekat lah, akan ada minggu kemanusiaan dan satu lagi bulan kemerdekaan. Dan bulan kemerdekaan difahamkan ada banyak aktiviti ya Cikgu Gugu akan dibuat. Ya. Okay, so nanti salah satu semua panitia yang terlibat, dia akan buat poster lah kan. Jadi tak perlu nak pening-pening kepala, cikgu boleh cari je dekat kawasan tepi ni apa yang berkaitan. Contoh kalau saya tarik je, senang. Okay, history. Okay, boleh cari je apa-apa yang berkaitan. So dia akan keluar lah. So bila Okay, contoh. Okay, pilih satu. Okay, contoh kita ada pertandingan Quiz. Quiz. Okay, pertandingan quiz. Dekat sini dia dah keluar tau. Dia dah keluar siap-siap apa tulisan, apa background yang kita pilih tu. Okay, kat sini kita boleh tukar je terus. Okay. So macam yang saya tunjuk tadi, kita ungroup dulu. Ungroup sebab apa? Nanti dia akan terikut semua sekali. Okay, so quiz apa? Quiz apa Cikgu Gugu? Quiz kemerdekaan. Quiz kemerdekaan. Okay, so ni kita nak letak ke bawah. Contohlah macam tu. Okay, yang ni kita nak tukar sekolah menengah kebangsaan Yaakob Latif. Okay, so yang ni tertindih. Okay, bila tertindih kita tolak lah naik atas sikit. Okay. Okay. So, yang ni kita nak buat tarikh masa tempat. Contoh nanti tulislah apa. Okay, tarikh masa tempat. Yang ni kita nak tulis hadiah harga. Okay. Sila hantar penyertaan pada 2 Ogos contohlah. Okay, 2 Ogos 2021. Okay, yang ni contoh kita nak letak nombor telefon cikgu yang berkaitan ke. Okay, sekarang quiz. Okay, quiz ni kita nak tambah ilustrasi. Okay, so pergi dekat elemen. Okay. Tambah logo sekolah Kak? Tambah logo sekolah. Okay, logo sekolah dulu. Okay, logo sekolah, pergi upload. Okay, upload. Okay, sekarang ni kalau saya punya, saya dah ada kat sini. Tapi macam mana nak upload? Pergi dekat tekan je upload media tu, tekan device. Okay, tekan device, cari dekat file kita ni, dekat mana kita simpan gambar logo sekolah. Contoh saya simpan dalam file Mekar ni. Okay, so adalah logo sekolah. So logo sekolah pastikan tak ada background. Okay, ni satu saya ambil kesempatan lah untuk bidang kemanusiaan. Saya nak sedikit teguran lah, sebabnya saya tengok kadang-kadang suka letak logo yang ada. Okay, saya tekan dulu logo yang ada background macam ni. Okay, sebenarnya not nice ya. Kita kalau boleh kita buang dulu yang putih ni. Nampak tak ada hitam, ada putih ni, tak cantik. Macam mana nak buang tu? Macam mana nak buang, nak ajar. Okay, macam mana nak buang. Yang ni tak ada dalam ni ya. Saya tunjuk dekat luar. Okay, pergi tab baru. Pergi Google. Okay, type remove BG. Type je remove BG ni, dia akan keluar. Okay, bila keluar macam ni,
tekan yang atas kali ni, remove background from image. Okay, dah keluar macam ni, pergi dekat bahagian upload image. Okay, macam tadi sebab saya dah tekan dekat bahagian muka ni, dia memang terus keluar. So kalau tak keluar, cikgu cari dekat bahagian tepi ni, cikgu simpan dalam file apa. Okay, contoh saya memang dah ada ni, saya tekan je. Okay, salah satu gambar rencana sekolah yang memang tak ada background ni, kita tekan. Okay, tunggu dia buang background. Okay, dia dah buang. Okay, bila dia dah buang ni, cikgu download. Okay, download ni dia akan pergi ke bahagian, cikgu tekan balik cikgu punya kalau Windows 7 pergi dekat komputer. Kalau macam saya ni, saya dekat bahagian apa ni, library. Okay, tekan je dekat download. Dia keluar kat sini. Okay, so bila dia dah ada kat sini, dia tengok apa beza. Apa beza yang tadi tu? Kejap, banyak sangat dah buka. Okay, apa beza yang ni, yang saya upload first ni dengan yang saya dah buang background. Okay, sekarang ni kena pergi dekat bahagian download. Okay, ambil yang kita dah buang background tadi. Okay, kita download back semula. Okay. Tapi kadang-kadang dia dah terbuang. Tak apalah, nanti saya akan bagi semula. Okay, saya tekan dua-dua. Kejap. Okay, tekan ni satu, tekan ni satu. Okay, yang ni ada background tadi. Yang ni yang tak ada. Okay, cuma kena hati-hati, kadang-kadang dia terbuang warna tu. Okay, warna. Okay, dia ada satu lagi cara. Guna Photoshop. Okay, tapi kalau cikgu-cikgu tak ada yang buang background, lencana yang tak ada buang background ni, nanti saya akan bagilah sebabnya tadi dia terbuang semua. Nampak ni? Dia terbuang dah warna putih ni. Okay, kalau ikut tak sesuai lah. Okay, ni delete kejap. Okay, cara dia nak download macam tu lah. Saya ambil yang dah ada lah. Okay. Tekan je. Kalau dah ada kat sini, kita boleh klik sahaja. Okay, so besarkan ikut kita punya saiz. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Okay. So kita punya, kita kena ada TS25. So download lah yang image TS25 tu. Rasanya dah buang dah. Okay, so upload balik. Cari. Okay, cari TS25 punya logo. Jangan lupalah. Okay, yang ni pun sama. Okay, dah download. Okay, kita masuk. Okay, dia ada kat sini. So, kecilkan. Jangan tekan kat sini ya. Nampak? Jangan kecilkan macam tu. Okay, mesti ambil dari hujung dia. Dekat bahagian pangkal tu. Okay, dekat bahagian pangkal. Okay, kalau cikgu-cikgu tekan dekat bahagian sini, dia tak nak bergerak. Cikgu nampak dekat bahagian anak panah yang 4 ni, klik dekat sini, dia akan bawa kita. Kalau sekecil-kecil pun dia akan bawa. Tapi kalau tak nampak, ni besarkan sikit. Besarkan sikit, lepas tu scroll je lah. Okay, so boleh lah kalau yang dah mata dah tak berapa nampak tu kan. Okay, itu cara nak masuk gambar. Okay, kita nak masuk elemen grafik yang bergerak-gerak. So kita nak masuk apa Okay, contoh kita nak masuk, okay, contoh kita nak guna tapi kalau poster biasa tak sesuai lah bergerak-gerak. Tapi sebenarnya kalau kita nak guna boleh je lah. Okay, tapi pastikan dia tulis kat situ free. Yang ni sebab saya cari apa tu yang banyak keluar. Kadang-kadang ada yang dia tak bagi langsung yang free. So
Kalau tak bagi yang free, saya akan carilah dekat Google. Kalau dia bagi free, kita ambil. Okey. Lepas tu saya nak ajar nak tukar warna. Okey, nak tukar warna untuk teks. Okey, warna untuk teks, tekan dekat teks tu. Okey, dekat bahagian atas ni, dia boleh tukar tulisan. Ni tulisan. Yang ni boleh tukar saiz. Nak kecil sikit ke, nak besar sikit ke. Okey, klik je kat situ. Kalau tak nak klik, lambatlah klik ni. Kita tekanlah dekat nombor tu. Dia tukarlah. Okay, dia tukarlah ikut yang kita, saiz yang kita nak. Okay. Okay, nak tukar warna. Okay, sekarang ni nak tukar warna, pergi dekat text color. Okay, dia akan bawa kita ke text color ni. Tapi dia bagi choice, dia bagi pilihan dekat kita. Okay, sama ada kita nak ikut warna logo ataupun warna TS25 ni, ataupun ada warna default colors yang dia dah bagi. So kita boleh tukar lah, kita nak warna hitam pekat ke, okay? Ataupun nak tukar warna yang merah ke, tak nampak pula kan. So warna yang sesuai lah, warna apa. Okay, contoh saya nak guna warna tu lah, warna hitam je lah. Okay dah, sebab ni bukan warna hitam kan, ni warna dia warna macam kelabu sikit. Okay, dah settle. Kat sini boleh tukar, dia nak duduk tepi ke, tengah ke. Tepi ujung kiri kanan. Yang ni kalau kita nak tambah bulat ke 1, 2, 3 boleh klik kat sini. Yang ni kalau kita nak tambah spacing dia. Okey, ada satu lagi. Okey, contoh. Okey, dekat bahagian upload ni, dekat bahagian elemen ni, pergi dekat belah, dekat bawah ni, dekat frame. Nampak tak? Ada frame bulat. Okay, kita boleh tekan frame ni. Boleh masukkan gambar. Okay, tapi gambar ni dia akan terikut lah sebenarnya. Ikut. Contoh. Contoh saya bagi satu. Okay, kita letak yang ni. Okay, sekarang ni kita nak tambah gambar. Saya nak tambah gambar sekolah. Okay, yang inilah yang kita ambil tadi ni. Okay, klik. Okay, macam mana nak masukkan dalam yang frame bulat tadi ni. Tarik je. Nampak? Okay, sekarang ni kita punya gambar sekolah ni macam tak berapa nice sangat. Klik 2 kali. Okay, bila klik 2 kali dia akan keluar macam ni. Cikgu tarik je. Tarik je bagi nampak. Okay, so adjust lah. Adjust. Kita nak besar mana. Okay, kalau tak nak frame bulat, dia ada banyak bentuk frame ya. Dia ada bentuk macam ni. Dia ada banyak. Boleh pilih lah. Alright. Okay, so saya nak pilih yang tu lah. Saya nak kecilkan sikit. Contohlah. Okay, kita pilih lah yang sesuai. So yang grafik belakang ni kita tarik ke sini sikit. Grafik yang belakang ni bolehlah cikgu nak tukar ke, nak tambah ke. Yang ni pun boleh tambah. Okay, cikgu nak tambah yang lain. Tambah sahaja. Okay, kita nak tindih. Contoh nak tindih 2. Okay, nak letak gambar lain pula satu lagi. Okay, gambar apa satu lagi? Okay, boleh pilih satu lagi gambar. Contoh gambar yang ni. So kita pilih lah. Okay, so kita nak masuk 2 gambar sekolah ni. Okay, so masuk situ. Jadi kita kecil sikit. Contoh. Dia jadilah kecil. Okay. Yang ni nampak tak tulisan ni macam kita susah nak gerakkan dia, ungroupkan dia dulu. So yang ni kita boleh bawa ke bawah. Okay. So ikut kesesuaian. Okay. Yang ni pun ikut kesesuaian. Nak tambah apa lagi? Nak tambah
nak kata kita nak guna Google Meet ke, tarik je lah Google Meet. Google Meet. Okay, dia terus keluar. Kita nak cakap kita nak guna Google Meet ni, contoh kuis kita tu. Okay, lepas tu taiklah link Google Meet apa semua. Google Form, kita pakai Google Form ke apalah. Okay, hadiah ke sijil ke. So maksudnya kita boleh tambah je apa kita nak guna. Okay, kat sini pun boleh tambah. Okay, yang ni gambar ni kalau kita nak letak dekat belah atas, tukar je position dia. Bawa dia ke atas, forward. So dia akan tertindih lah dengan gambar ni. So bolehlah kita besarkan sikit, kita ketepikan sikit ke. Yang ni semua ikut kesesuaian. So bila dah siap, kita tak perlu nak fikir dah. Kita save sahaja. Dia senang sebab sebab bila guna Canva ni memang dia dah siap dah. Yang ni pun kita boleh tukar sebenarnya. Background ni, klik dekat background, tukar dekat warna. Nampak tak background colour ni? Tukar. Nak tukar apa? Warna biru, putih, merah, hijau. Apalah yang sesuai. Rasanya tadilah kot yang sesuai. Contoh. Okay. So nanti tambahlah apa lagi yang sesuai. Okay, so itulah cara nak save tadi. Sama juga. Wow, dah 354. Okay, satu lagi. Saya nak tunjuk nak buat header. Okay, nak buat header, cari dekat create a design ni. Nampak belah atas sekali ni. Okay, type je. Sebab dekat sini dah ada banyak. Sama juga macam kita cari dekat sini sebenarnya. Kat sini pun kita boleh cari. Tapi nak cepat, pergi je dekat create a design, type header. Okay, ada Google Classroom header, ada Twitter header, ada birthday email header, banyak lah. So kita boleh ambil Google Classroom header, sama je. Okay, dekat sini dah keluar dah. Okay, dah keluar dah. Contoh yang macam saya buat untuk kehadiran ni, nampak ni. Okay, untuk kehadiran yang tadi tu, yang cikgu-cikgu isi tu, yang ni kita boleh tukar. Dekat image upload ni, kita dah siapkan tadi kan. Biasa dia dah siap. Tapi yang ni kita nak buat sendiri. Kita nak masukkan logo lah. Kita nak masukkan yang banyak ni, buang kejap. Okay, jangan risau. Walaupun kita delete tu, sebenarnya dia dah ada dah dekat sini. Yang kita tak jadi buat tu, dia akan generate kat sini. Semua yang kita buat. So macam mana nak buat header. Okay, sekejap. Okay, nak buat header, pergi je create a design, type header. Yang ni biasa sebab kita nak buat, kita banyak nak buat untuk kehadiran kan. So kita boleh guna je. Yang ni pun boleh guna untuk Google Classroom, memang untuk Google Classroom sebenarnya. Kita nak tukar. So mungkin pilih je mana-mana yang cikgu nak tambah kat sini. Contoh saya ambil yang ni. So cara dia sama je. Kalau kita nak masukkan logo, masukkan logo. Okay, masukkan logo. Klik, okay. Kalau dia duduk kat bawah macam tu, sekejap. Kita bawa dia ke tepi dulu. Okay. Yang ni bolehlah kita kecilkan sikit ke. Okay. Okay. Lepas tu kita tambahlah kehadiran program PLC. Contohlah. Okay. Bidang kemanusiaan. Okay, contoh kita dah siap. Okay. Sebab biasa kalau kita tak buat yang
macam ni kita boleh pilih je sebenarnya kan dekat sini. Kita boleh pilih je apa-apa image. Tapi ni kalau kita nak lain sikit lah daripada orang lain. Okay. Nak lain daripada orang lain. Kita pun bubuh lah kita punya logo. Okay. Ataupun bawa dia ke tepi. Sebab dia kalau dah bertindih tu dia susah sikit nak drag dia. Okay, bawa dia ke tepi. Besarkan sikit. Okay, ikut kesesuaian. Lepas tu samalah, kita save. Okay, pergi dekat download. JPEG, download. Okay, bila dia dah siap. Okay, dia dah siap. Cikgu-cikgu pergi je dekat sini. Okay, ni contoh Google Form yang dah siap. Kita nak tukar ni, kita nak pakai lain. Contohlah saya buat yang satu lagi lah. Okay, saya buat satu lagi. Okay, sekarang kita nak tukar header dekat atas ni. Pergi dekat bahagian customize ni, image upload. Okay, lepas tu pergi dekat upload, browse. Okay, dekat mana kita simpan tadi, dia akan pergi dekat download file, open. Okay, so sekarang cikgu dah tak payah dah nak adjust dia ke tepi ke tengah ke, dia memang dah cantik dah saiz dia. Okay, kita tekan je done. Okay, so dia pun tukar kita punya. Okay, siap kita punya header. Cantik kan? Okay. Okay, itu sahaja perkongsian daripada saya. Okay, ada soalan? Itu saja. Ada nak tanya tak? Faham tak setakat ni ke laju sangat? Tapi itu je cara nak buat dia. Walaupun kita nak buat card ke, kita nak buat header ke, kita nak buat poster ke. Yang penting kita tahu nak guna yang tool dia tu. Lepas tu kita nak buat stiker ke, kita nak buat video ke, kita nak buat logo ke, memang senang sangat. Itu sahaja.